Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Saadah binti Muhammad Rosli, nombor matrik 056485. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk istiqra' bagi artikel faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar Politeknik Metro Bentong Sarawak. Definisi istiqra'. Istiqra' ialah membuat kajian dan penelitian terhadap sesuatu perkara secara khusus, kemudian membuat keputusan dan kesimpulan secara umum, meliputi perkara yang dapat dikaji dan tidak dapat dikaji, manakala istiqra' jika diterjemahkan secara harfiah ialah memberi maksud induksi. Al-Jurjani pula dalam kitabnya Al-Ta'rifat menyebut istiqra' sebagai hukum yang universal yang berasal daripada kesimpulan-kesimpulan hukum kebanyakan juz'iyahnya. Kajian yang hendak dijalankan mestilah mencakupi penggunaan sumber, panca indera dan uji kaji. Istiqra' terbahagi kepada dua, iaitu istiqra' tam dan juga istiqra' nakis. Istiqra' tam ini ialah suatu penyelidikan yang diasaskan atas penyelidikan terhadap seluruh juz'i yang daripadanya membentuk kuli dan membuat hukum ke atas kuli itu. Keputusan yang diperoleh daripada istiqra' tam adalah tepat dan berbentuk yakin. Contoh, dalam kitab fiqh iaitu solat yang terdiri daripada solat wajib dan solat sunat, dan setiap dari keduanya tidak terlepas dengan adanya bersuci. Yang kedua ialah nakis, istiqra' nakis. Penyelidikan yang dibuat terhadap sebahagian yakni juz'i sahaja untuk membentuk kesimpulan secara kulli atau umum. Contoh, pandangan Imam Syafi'i mengenai solat witir ini tidak wajib dilaksanakan berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang melakukan sunat witir. Hukum ini berbentuk sakaan, iaitu zanni, iaitu bukan bersifat yang jelas, dan yakin, iaitu qat'i. Jenis istiqra' yang terlibat dalam penyelidikan ini. Jenis istiqra' yang terlibat ialah nakis. Dalam penyelidikan ini, kajian telah dijalankan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar semester akhir Politeknik Metro yang Bentong Sarawak PMBS dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar. Kajian ini melibatkan seramai 82 orang peresponden yang dipilih secara tak rawak telah memberi maklum balas daripada 93 orang populasi pelajar semester akhir di PMBS. Proses istiqra' dalam penyelidikan ini. Peringkat pertama iaitu wan-nazar al-fasu wa-tajribah al-mulahazah. Membuat pemerhatian dan penelitian kajian-kajian lepas. Limitasi kajian mempunyai bilangan responden yang terhad, iaitu bergantung kepada jumlah pelajar semester akhir sesi Jun 2019 dan Disember 2019 yang telah memenuhi proses penilaian, peperiksaan dan pencapaian akademik di PMBS. Ini adakah skop kajian mengkaji hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik semester akhir pelajar semester akhir di Politeknik Metro Bentong Sarawak PMBS. Ini al-zahirah tahdid. Memfokuskan kepada 3 faktor sahaja, iaitu sikap minat, kaedah pembelajaran dan pengajaran pensyarah. Menggunakan instrumen kajian soal selidik. Peringkat kedua iaitu al-ikhtira' al-kashfu atau ilmiyah al-furud. Yang pertama, hipotesis awal, terdapat hubungan antara faktor sikap dengan pencapaian akademik pelajar. Manakala HO dia pula ialah tidak terdapat hubungan antara faktor sikap dengan pencapaian akademik pelajar. HA terdapat hubungan antara faktor minat dengan pencapaian akademik pelajar, manakala HO pula tidak terdapat hubungan antara faktor minat dengan pencapaian akademik pelajar. HA yang seterusnya ialah terdapat hubungan antara faktor pengajian dan pembelajaran pensyarah dengan pencapaian akademik pelajar, manakala HO dia pula tidak terdapat hubungan antara faktor pengajian dan pembelajaran pensyarah dengan pencapaian akademik pelajar. Peringkat ketiga iaitu al-furu' tahqiq atau an-nazariyat al-marhalah, iaitu
hipotesis 1, terdapat hubungan antara faktor sikap dengan pencapaian akademik pelajar. HA dia, terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sikap dengan pencapaian akademik pelajar. Ini thoriqah al-iktifak. Sikap pelajar mengambil berat terhadap tugasan yang diberikan dan rajin mengulang kaji, fokus dalam kelas, membuat catatan dan nota ringkas agar lebih mudah untuk difahami. Mereka akan mudah untuk mencapai prestasi yang baik dalam akademik mereka. Sebaliknya, sekiranya pelajar tidak mengambil berat terhadap tugasan yang diberikan, maka pencapaian mereka akan rendah. Pelajar mengambil inisiatif untuk berusaha menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah dan sentiasa rajin mengulang kaji, fokus dalam pembelajaran dan membuat catatan dan nota ringkas. Sikap rajin dan amalah pelajar menjadi sebab untuk mencapai prestasi yang baik, iaitu indah dan wal ma'lul. Hipotesis 2 pula, terdapat hubungan antara faktor minat dengan pencapaian akademik pelajar. HA dia, terdapat hubungan yang signifikan antara faktor minat dengan pencapaian akademik pelajar, itu al-ittifaq thoriqah ittifaq. Pelajar yang mempunyai minat yang tinggi dalam bersaing, mereka akan sentiasa berusaha bagi mencapai keputusan yang terbaik. Bagi pelajar yang kurang minat dalam bersaing, mereka akan membuat sesuatu perkara yang dengan sambil lewa. Minat pelajar untuk bersaing ini memainkan peranan penting bagi mereka untuk memperoleh pencapaian terbaik dalam akademik. Selain itu, faktor minat dalam pelajar dalam pembelajaran secara berkumpulan, membuat perbincangan dengan pensyarah dan berusahakan diri dalam sesi pengajian juga mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Hipotesis 3, terdapat hubungan antara faktor kaedah pembelajaran dan pengajaran pensyarah dengan pencapaian akademik pelajar. HA dia, terdapat hubungan yang signifikan antara faktor kaedah pembelajaran dengan pencapaian akademik pelajar, itu thoriqah ittifaq. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang baik dan berkesan menyumbang kepada pencapaian akademik pelajar. Sebaliknya, kaedah pembelajaran dan pengajaran yang kurang baik dan berkesan tidak menyumbang kepada pencapaian akademik pelajar yang lebih berkesan. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang baik dan berkesan menjadi sebab kepada peningkatan pencapaian akademik pelajar. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.